Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi sesi pembelajaran kita untuk submodul kedua di bawah tajuk tanggungjawab dan kuasa. Isi kandungan slide. Tujuan dan pengenalan. 1. Hierarki di tempat kerja. 2. Tanggungjawab dan kuasa. 3. Perbezaan kebudayaan dan individu. Dan 4. Peneruan kuasa tanggungjawab disokong oleh pihak berkuasa yang sah. Kertas penerangan ini adalah bertujuan untuk menerangkan mengenai pertama, hierarki di tempat kerja, tanggungjawab dan kuasa, ketiga, pengenalan kehendak, dan keempat, agihan tanggungjawab. Pengenalan. Seperti yang sedia maklum, pekerja adalah tulang belakang kepada sesebuah syarikat. Setiap pekerja perlu mengetahui tanggungjawab masing-masing terhadap tugasan pekerjaan yang diberikan. Kejayaan sesebuah organisasi bergantung kepada prestasi dan hasil kerja pekerjanya. Hierarki di tempat kerja. Hierarki di tempat kerja adalah satu sistem atau organisasi yang orang atau kumpulan yang letakkan mengikut pangkat atau tanggungjawab atau kemahiran atau jawatan atau pangkat pekerjaan. Kedudukan telah dicipta untuk mengenal pasti peranan dan tanggungjawab seseorang dan hubungan tugas mereka kepada orang lain ketika mengatakan edaran kerja ataupun arahan. Tanggungjawab dan kuasa. Terdapat 8 tanggungjawab dan kuasa. Pertama, setiap individu telah diterangkan tanggungjawab dan lingkungan pengaruh dan mungkin kuasa yang ada dengannya. Kedua, kepimpinan bekerja memberi tumpuan proses mengarahkan tingkah laku orang bawahan ke arah pencapaian beberapa objektif yang sama. Ketiga, tanggungjawab kepimpinan ditakrifkan sebagai keadaan atau fakta yang menjadi tanggungjawab terhadap sesuatu dalam kuasa kawalan seseorang ataupun pengurusan. Keempat, autoriti ditakrifkan sebagai kuasa untuk menentukan, menghakimi atau menyelesaikan isu-isu atau pertikaian. Bidang kuasa, hak untuk mengawal, perintah atau menentukan. Tanggungjawab dan kuasa yang keenam. Peranan pemimpin adalah untuk memberi inspirasi dan mewujudkan pengikut dan juga pemimpin kepada diri sendiri. Keenam, tugas pemimpin adalah untuk membawa perubahan dan yang membina dan perlukan dan perubahan yang diperlukan. Ketujuh, tanggungjawab pemimpin korporat adalah untuk membawa perubahan dengan cara yang responsif kepada keperluan sebenar dan jangka panjang untuk semua pemegang berkepentingan. Dan yang ke-8, sumber paling berkuasa yang ada kepada pemimpin ialah kepercayaan yang berasal dari pengikut setia yang sedang berkhidmat. Perbezaan kebudayaan dan individu. Setiap organisasi mempunyai budaya kerja tersendiri yang ditetapkan oleh peringkat tertinggi yang mengambil kira pekerja sekarang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan negara.
sebagai ketua kumpulan, kesedaran, sensitiviti dan bertanggungjawab kepada pekerja bawahan adalah ciri-ciri yang perlu wujud untuk hubungan kerja yang baik. Contoh ketua kumpulan yang baik. Kerja-kerja dalam pembangunan piagam pasukan, matlamat dan harapan pasukan. Berunding untuk mendapatkan sumber-sumber pasukan yang diperlukan. Mewujudkan matlamat, objektif dan sasaran tarikh akhir untuk pasukan. Mewujudkan dan memperoleh kata sepakat mengenai peraturan pasukan. Mengekalkan keadilan dengan peraturan pasukan dan pastikan semua ahli pasukan bertanggungjawab atas tindakan mereka. Terangkan kehendak pasukan dan kepentingan menyiapkan tugasan pasukan tepat pada masanya. Memastikan matlamat yang boleh diukur. Membantu pasukan dengan resolusi konflik dan mendidik mereka tentang bagaimana untuk menyelesaikan masalah secara konstruktif. Menyemak dan memantau kemajuan pasukan ke arah matlamat. Dan akhir sekali, menggalakkan aktiviti meraihkan bagi tugasan yang telah berjaya disiapkan. The Art of Leadership atau gaya dalam kepimpinan menerangkan seorang pemimpin adalah orang yang mempunyai pengikut. 2. Seorang pemimpin berhak untuk mempunyai pengikut jika dia telah memperolehi pengiktirafan. 3. Kuasa saja tidak cukup lama untuk dihormati. 4. Seorang pemimpin melihat perkara melalui penglihatan pengikut. 5. Seorang pemimpin meletakkan dirinya untuk menggerakkan pengikut dan membantu menjadikan impian mereka menjadi kenyataan. Enam, seorang pemimpin tidak mengatakan bangun, bergeraklah. Sebaliknya, pemimpin yang berkata, mari kita bergerak untuk mengerti pergerakan. 7. Seorang pemimpin tidak berjalan di belakang dengan cermati, tetapi di hadapan dengan panji-panji. 8. Seorang pemimpin menganggap bahawa pengikut bekerja dengan pimpinan, bukan untuk pemimpin. Seorang pemimpin menganggap pengikut untuk menjadi rakan kongsi dalam kerja dan melihat kepadanya bahawa semua orang berkongsi ganjaran. 9. Seorang pemimpin mengagungkan semangat berpasukan. 10. Seorang yang menduplikasikan dirinya menjadi orang lain. 11. Seorang pemimpin adalah pembina seseorang. Membantu pengikut berkembang besar kerana lebih banyak orang besar di sana, semakin kuat organisasi. 12. Seorang pemimpin tidak menjatuhkan orang lain ke bawah, tetapi mengangkat mereka ke atas. 13. Seorang pemimpin menghulurkan tangannya untuk membantu pengikut mendaki puncak. 14. Seorang pemimpin mempunyai kepercayaan, yakin kepada mereka, percaya mereka, justru dengan menunjukkan yang terbaik dalam kalangan mereka, membolehkan mereka untuk meningkat kepada harapan yang tinggi. 15. Seorang pemimpin mempunyai daya usaha sendiri. 16. Seorang pemimpin mewujudkan rancangan dan meletakkan mereka dalam gerakan. 17. Seorang pemimpin adalah orang yang berfikir dan bertindak. 18. Seorang pemimpin mempunyai naluri jenaka. 19. Seorang pemimpin yang suka merendah diri, tidak suka berlagak. 20. Seorang pemimpin yang boleh ketawa pada dirinya sendiri.
21. Seorang pemimpin yang mempunyai perasaan rendah diri. 22. Seorang pemimpin yang boleh dipimpin oleh orang lain. 23. Seorang pemimpin tidak berminat untuk mempunyai cara sendiri, tapi berusaha untuk mencari cara terbaik. 23. Seorang pemimpin sentiasa mempunyai minda terbuka. Dan 24. Seorang pemimpin mempunyai matlamat yang tinggi, berusaha untuk membuatkan sendiri dan pengikut masing-masing menyumbang peningkatan keseluruhan kumpulan. Penurunan kuasa tanggungjawab yang disokong oleh pihak berkuasa yang sah. Kebenaran yang diberikan oleh majikan adalah untuk memastikan tanggungjawab dilakukan secara yang betul. Garis panduan perlu diketahui dan difahami oleh ketua kumpulan. Keperluan untuk semua peringkat. Kepimpinan adalah fungsi yang penting di semua peringkat pengurusan. Di peringkat atasan adalah penting untuk mendapat kerjasama dalam pengubahan dasar. Di peringkat pertengahan dan rendah, ia perlukan tafsiran dan pelaksanaan rancangan dan program yang telah dirancangkan oleh pihak pengurusan. Kepimpinan boleh dilaksanakan melalui bimbingan atau kaunseling daripada pihak orang bawahan pada masa pelaksanaan rancangan. Wakil organisasi. Seorang pemimpin, contohnya pengurus, dikatakan sebagai wakil perusahaan apabila beliau mewakili syarikat di seminar, persidangan, mesyuarat agung dan lain-lain. Peranannya adalah untuk berkomunikasi rasional perusahaannya kepada orang ramai. Beliau adalah wakil jabatan yang diketuainya, mengintegrasikan dan menyelaraskan matlamat peribadi dengan matlamat organisasi. Seorang pemimpin melalui ciri-ciri kepimpinan membantu dalam menyelaras atau mengintegrasikan antara matlamat peribadi pekerja dengan matlamat organisasi. Beliau perlu menyelaraskan usaha semua pekerja ke arah tujuan yang sama dan dengan itu mencapai objektif. Ini boleh dilakukan hanya jika beliau boleh mempengaruhi dan mendapatkan kerjasama. Keperluan sokongan pelanggan. Pengurus adalah seorang pemimpin dan dia juga adalah manusia yang berkemampuan memujuk rayu bagi mendapatkan sokongan dan kerjasama dari orang bawahan. Seorang pemimpin sentiasa menggalakkan cadangan dan jika boleh melaksanakan ke dalam rancangan dan program perusahaan jika ianya adalah cadangan yang baik. Justru itu, dia boleh mendapatkan sokongan penuh daripada para pekerja yang bersedia untuk melaksanakan dalam kerja dan dengan itu meningkatkan keberkesanan dalam menangani kebimbangan. Dan yang kelima, sebagai rakan, ahli falsafah dan pembimbing. Seorang pemimpin mestilah mempunyai 3 ciri-ciri dimensi di dalam dirinya. Dia sebagai seorang boleh menjadi seorang rakan yang mendapat berkongsi perasaan, pendapat dan keinginan dengan pekerja. Dia boleh menjadi ahli falsafah dengan menggunakan kepintaran dan pengalamannya dan dengan itu dapat membimbing para pekerja bila mereka memerlukan. Dia juga boleh menjadi panduan dengan menyelia dan memberitahu pekerja pelan-pelan dan dasar-dasar pengurusan atasan dan mendapatkan kerjasama mereka untuk mencapaikan matlamat yang diharapkan. Kadang-kadang, pemimpin juga boleh memainkan peranan sebagai kaunselor dengan mengkaunseling dan pendekatan penyelesaian masalah. Beliau boleh mendengar masalah pekerja dan cuba menyelesaikannya. Sekian, terima kasih.
berakhirlah penerangan submodul kedua. Sekarang kita ke sesi ulang kaji untuk submodul kedua. Pertama, sebab sistem kedudukan diperlukan dalam organisasi supaya semua jawatan yang diberikan tanggungjawab dengan tugas yang diberikan. Kedua, pemimpin yang dipilih sebagai penyelia mestilah menunjukkan kebolehan melakukan sikap bekerja berpasukan dan individu. Ketiga, sumber kuasa yang terbesar yang ada pada pemimpin ialah percaya yang berpunca daripada pengikut yang setia berkhidmat. Keempat, sumbangan pemimpin kumpulan, sikap sedar, sensitif dan bertanggungjawab terhadap pekerja bawahan perlu diwujudkan supaya hubungan kerja yang baik diperoleh. Kelima, usaha pemimpin kumpulan adalah untuk memastikan bahawa terdapat satu pasukan dengan kerjasama yang kuat dalam kalangan objektif kerja pekerja. Keenam, tanggungjawab seorang ketua dalam kumpulan adalah fakta untuk bertanggungjawab dalam suatu kawalan kuasa atau kawalan pengurusan. Ketujuh, contoh tingkah laku seorang ketua kumpulan yang bertanggungjawab adalah berunding dengan pemimpin untuk mendapatkan komitmen pihak bawahan bagi keperluan pasukan. Sifat-sifat tentang kepimpinan. Pertama, jujur dan amanah. Kedua, menunjukkan contoh terbaik. Dan yang ketiga, memperkasakan orang bawahan. Kuasa-kuasa dan kemahiran kepimpinan. Pertama, setiap individu telah diterangkan tanggungjawab dan lingkungan pengaruh dan mungkin kuasa yang ada padanya. Kedua, kepimpinan bekerja memberi tumpuan proses mengarahkan tingkah laku orang bawahan ke arah pencapaian beberapa objektif yang sama. Ketiga, tahap kepimpinan ditaktifkan sebagai ataupun keadaan atau fakta yang menjadi tanggungjawab terhadap sesuatu dalam kuasa kawalan atau seorang atau pengurusan. Autoriti ditaktifkan sebagai kuasa untuk menentu, menghakimi atau menyelesaikan isu-isu atau pertikaian. Bidang kuasa, hak untuk mengawal, perintah atau menentukan. Dan yang kelima, peranan pemimpin adalah untuk memberi inspirasi dan mewujudkan pengikut yang juga pemimpin kepada dirinya sendiri. Lima gaya dalam kepimpinan ataupun the art of leadership. Seorang pemimpin adalah orang yang mempunyai pengikut. Kedua, seorang pemimpin mengagungkan semangat berpasukan. Seorang pemimpin tidak menjatuhkan orang lain ke bawah tetapi mengangkat mereka. Keempat, seorang pemimpin mempunyai daya usaha sendiri. Dan yang kelima, seorang pemimpin adalah orang yang berfikir dan bertindak. Sekarang kita merujuk kepada kertas tugasan. Kertas tugasan
Submodul kedua, terdapat 7 soalan dengan 25 markah. Soalan yang pertama, sistem kedudukan diperlukan dalam organisasi supaya semua jawatan diberikan dengan tugas yang diberikan. Isikan tempat kosong. Soalan nombor 2. Pemimpin yang dipilih sebagai penilai mesti menunjukkan sikap untuk melakukan kerja berpasukan dan individu. Soalan nombor 3. Sumber kuasa yang terbesar yang ada kepada pemimpin ialah yang berpunca dari pengikut yang setia berkhidmat. Soalan nombor 4. Sebagai pemimpin kumpulan, sikap sedar, sensitif dan bertanggungjawab terhadap pekerja bawahan perlu wujud supaya hubungan yang baik diperolehi. Soalan nombor 5. Usaha pemimpin kumpulan adalah untuk memastikan bahawa terdapat satu pasukan dengan yang kuat dalam kalangan objektif kerja pekerja. Yang keenam, kumpulan 5 orang pelajar untuk berbincang dan mengenal pasti kuasa-kuasa dan kemahiran kepimpinan. Senaraikan 5 kuasa-kuasa dalam kemahiran kepimpinan. Dan soalan yang ketujuh, terangkan secara ringkas gaya dalam kepimpinan ataupun the art of leadership yang berkaitan. Sekian, semoga anda semua berjaya menyelesaikan kertas tugasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.